Okay, so kita akan discuss topik 13 untuk petang ni. Okay, so kita tinggal lagi 3 je topik yang kita belum bincang untuk SEM 1. Okay, kalau kita tengok kepada gambar yang pertama ni gambar apa? Jalan kereta api. Yes, landasan kereta api lah. Rail, okay. So apa yang familiar things about landasan kereta api yang kita boleh kaitkan dengan heat conduction and thermal expansion? Dia kat antara landasan tu macam ada gap sikit untuk bagi dia kembang masa panas. Yes, betul. Okay. So kalau korang ada pergi lawatan mana-mana macam kesan peninggalan yang ada kereta api kan, memang kita nampak antara rail tu dia akan ada gap lah. Okay, betul. Kita bagi ruang untuk dia untuk mengembang waktu dia panas. Okay, yang gambar kedua ni Wire elektrik. wire elektrik. Okay, apa kaitan wire elektrik dengan heat conduction? Kembang masa panas. Dia Okay, tekan masa panas. sabar. Okay, saya suruh Yukesh. Okay, Yukesh. Dia dipasang kendur supaya kalau time malam dia boleh tegang, dia tak putus time dia tegang tu. Time tegang tu malam. Malam mana kecut? Malam kecut. Okay. Siang kembang. Okay. Dah. Okay, yang ketiga ni gambar apa? Okay, siapa nak cakap? Masak air. Masak air. Okay, apa kaitan masak air dengan heat conduction thermal expansion, Ikmal? Molekul dalam itu kimia. Benda tu boleh kau kaitlah apa-apa yang kau faham. Tak ada restriction. Okay, sila. molekul air tu dia dapat tenaga, dapat haba. Tenaga haba tu Pindahan apa? jadi gas. Jadi gas. Alright. Okay. Ini dah masuk pasal molekul lah. Daripada transition liquid ke gas macam tu. Tapi lagi satu madam, ni kaca madam. Dia penebak haba. Okay, lepas tu apa kita kaca pula? Dia punya tu dia boleh ni guna untuk masak air lah. Dia ada cair. Dia tak cair. Takat lebur dia rendah. Takat lebur rendah. Okay. Penebat. Okay, lagi. Dah tu je lah. Takat lebur tinggi. Takat lebur tinggi. Okay. Benda dengar je. Benda tak cakap salah pun betul ke? Okay. Kalau penebak macam mana boleh mengalirkan haba lagi? Itulah kan. Konduktor. Dia bukan pula. Mengalir. Okay. Alright. Kalau tengok 3 benda ni, kalau sini. Okay. So 1, 2, 3. Okay. Persamaan dia ialah tiga ni dia boleh mengembang. So maksudnya dia boleh berlaku thermal expansion sama ada melalui pemanasan daripada luar lah, maksudnya daripada matahari, ataupun kalau kita tengok dekat sini dia daripada api lah. So dia berlaku thermal expansion sama ada pada kaca ni bekas tu itself ataupun pada air tu. So dua-dua pun dia berlaku expansion lah. Okay, kalau contoh korang isi minyak waktu panas, pernah tak dengar orang kata okay, jangan isi minyak waktu panas? Kenapa? Jangan isi minyak Dia meletup. Selalu malam isi jimat. Sebab apa? Isi malam. Saya tahu isi malam tu jimat. Saya tak tanya malam tu jimat ke tak. Saya tanya kenapa orang kata jangan isi minyak waktu tengah hari. Kenapa? Dia tersejat madam. Tersejat? Tiba-tiba minyak kau kalau 10 liter tiba-tiba jadi 9 liter macam tu? Mungkin sebab tank dia mengecut kot. Tank tu mengecut, lepas tu? Maknanya jumlah minyak yang boleh diisi tu lebih sikit lah. Yang baik minyak sikit. Okay. Tak apa, nanti kita tengok apa sebenarnya konsep dia. Okay, tapi korang dapat idea lah kenapa
Kalau apa, nanti at the end of it korang akan tahu kenapa korang tak boleh isi minyak waktu tengah hari. Okay, so dalam topik 13 kita akan discuss berkenaan dengan dua benda lah, heat conduction and thermal expansion. Okay, so dia ada banyak cara macam mana kita nak transfer heat, tapi kita akan focusing on conduction. Okay, so kita kena define dulu macam mana heat conduction tu berlaku, and we're gonna solve problems related to rate of heat transfer. Dan kita nak tengok graf berkaitan dengan temperature. Okay, bila kita bercerita berkaitan dengan heat, so dia ada kaitan dengan temperature, suhu lah. So suhu korang ni sama ada dia dalam keadaan apa, degree Celsius ataupun dalam Kelvin. Okay, yang tu pun kita kena take note juga. Okay, and then yang subtopik yang kedua berkaitan thermal expansion. So thermal expansion ni dia akan berlaku dalam 3 keadaan, sama ada linear, area ataupun volume expansion. So how does we relate all these three all together? So nanti kita akan bincang dalam thermal expansion lah. Okay, alright. So next, kita tengok dulu berkenaan dengan heat conduction. Okay, so kalau kita tengok dekat sini definition heat conduction, transfer of heat within a body or between two bodies in contact without the medium moving. Okay, so maksudnya kita transfer heat tanpa medium, pergerakan medium lah. Maksudnya contoh kita masak air tu, kita tak transfer the medium, betul tak? Maksudnya kita pegang je kita dah rasa panas, macam tu lah. Okay, we can feel the heat transfer. Okay, so kalau kita tengok dekat sini dia hanya akan berlaku bila ada perubahan temperature. Maksudnya tangan korang sejuk, cawan panas kan, sebab korang isi air panas nak buat Milo pagi-pagi sarapan, so korang rasa panas. So tu berlaku apa nama dia, heat conduction lah. Dan kita kena tahu heat ni flow from higher temperature to lower temperature. Maksudnya bukan daripada tangan ke cawan tadi. So contohnya cawan korang isi air panas lah kan. So maksudnya bila korang letak tangan dekat cawan, korang rasa panas. So sebenarnya panas tu dia transfer daripada mana? Daripada cawan ke tangan korang, bukan daripada bukan daripada tangan ke cawan. Sebab yang pada cawan ni yang ada higher temperature. Okay, so kalau kita tengok dekat GIF ni, so yang warna merah ni ialah api lah. So kalau tengok pergerakan dia merah ni, gradually dia move to the left. Okay, kalau korang perasan merah ni dia bergerak ke kiri. Okay, so maksudnya kat sini yang high temperature, dekat hand ni yang lower temperature. Okay, so macam saya cakap tadi, ada 3 cara macam mana kita nak transfer heat. Okay, so yang pertama adalah conduction, means energy tu dia transferred by direct contact. Sini direct contact dengan heat lah. Okay, so yang kedua adalah convection by mass motion of molecules. Dan yang ketiga adalah radiation. So radiation ni kita guna electromagnetic radiation lah. Tapi untuk hari ni kita nak fokus pada heat conduction sahaja. Okay, so macam mana heat conduction berlaku? So kita tahu dia mesti ada temperature heat flow from higher to lower. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, ada problem ke? Okay, so kalau kita tengok dekat sini, antara T1 dengan T2, which one has the higher temperature? T2, sebab heat flow ke kanan kan. So maksudnya from here kita tahu T2 is higher than T1. Okay, alright. And then kalau kita tengok dekat sini, dia mesti ada berapa jauh jarak yang kita nak transfer tu. Maksudnya berapa jauh heat tu akan travel from higher temperature to lower temperature across a cross sectional area. Okay, so contohnya kalau korang tengok kat gambar saya, belakang saya ada apa? Apa ada belakang tingkap. saya ada apa? Yes, ada Cahaya tingkap. matahari. Ada cahaya matahari, ada tingkap. Okay, cahaya matahari tu kita boleh nampak ke cahaya matahari? Kau nampak terang je lah kan, betul tak? Terang kau nampak literary cahaya matahari tu. Okay, so belakang ni kita ada. Okay, sekarang kat luar sejuk ke panas? Sejuk. Sejuk? Kat asrama korang sejuk? Ada salji? Seberapa agak-agak suhu sekarang kat luar?
30 apa? 32. 32 dia. Kat luar 32 suhu kat Pontian. Mari kita tengok weather hari ni. Weather Pontian forecast. Hujan ke tak petang ni? Okay, sekarang dia kata 28. 28 lah. So macam nak mendung lah, macam nak hujan. Okay. So wind 8 km per hour. Humidity 85%. Precipitation 32%. So 28 degree Celsius. Okay. Berapa agak-agak suhu dekat dalam bilik saya? Okay, saya ada aircon lah. Saya pasang aircon. 16. Berapa? 16. Berapa? 16. Okay, saya 20. Okay, so saya punya suhu kat bilik ialah 20. Okay, so kat luar 28. Okay, kat luar tingkat 28, dekat dalam 20. So daripada mana heat akan transfer? Luar ke dalam. Luar ke dalam. Luar ke dalam kan? Okay, dia daripada luar ke dalam melalui tingkap. Okay, apa yang represent X ni? X ni akan represent. Okay, X ni akan represent apa? Ketebalan tingkap. Dia punya Tingkap punya apa? Ketebalan. ketebalan. Yes, ketebalan tingkap. So kalau contoh saya boleh buka. Okay, sebab yang ni ada apa kita kata, ni dia punya frame lah. Okay, so kalau ketebalan tu maksudnya tebal tingkap tu berapa. So itu kita punya X. Okay, cross sectional area. Mana cross sectional area? Area dia punya tingkap lah. Cross sectional area apa untuk tingkap ni? Besar Luas tingkap. Luas tingkap ni lah. tingkap. Okay, Luas luas tingkap ni tingkap adalah lah. dia punya cross sectional area. Kalau macam korang kat asrama, korang guna tingkap apa? Korang guna tingkap nako tu kan? Macam tingkap dekat apa? Bilik tutor tu kan? Betul tak? Betul. So sama lah jugalah. So itu pun dia akan berlaku rate of heat transfer. Okay, so area tu adalah berapa luas tingkap tu, berapa satu keping tu kita consider dia for one keping lah, untuk satu keping. Okay, and then X ni akan jadi dia punya ketebalan tingkap tu lah. Okay, and then DT ni dia akan jadi perubahan, maksudnya temperature final minus dengan temperature initial. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, so kita dah faham lah macam mana rate of heat transfer tu berlaku. So bila kita kata rate of heat, maksudnya dia adalah rate of change of energy. So basically dia tak akan dapat power lah sebenarnya, sebab Q tu, heat tu adalah energy lah sebenarnya. Okay, kita padam sikit. Okay, so kita tengok kat sini dQ of dt, rate of heat flow. So kalau kita kata dia adalah energy, so apa unit untuk dQ? Joule. Kalau dia per time, dia akan jadi apa? Joule per time. Suka tingkau je. Time, unit time apa? Second. Second. So dia akan jadi apa? Dia per second. Joule per second lah. Okay, untuk thermal conductivity ni, okay nanti kita cari. Okay, cross sectional area, unit apa unit? Apa unit untuk cross sectional area? Meter. M squared. Meter squared. Okay, thank you. Okay, temperature gradient. Temperature gradient ni maksudnya perubahan temperature across to thickness of the material. Apa unit dia? Degree Celsius. Degree Celsius? Kelvin. Degree Celsius je ke? Degree Celsius per Negatif meter. 1. Degree Celsius per Meter. Okay, ataupun Kelvin per meter. Tak ada masalah, dua-dua pun boleh. Okay, so kat sini delta T different in temperature. Okay, so dia boleh jadi either degree Celsius ataupun Kelvin. Tapi sebabkan dia difference, okay, kalau contoh dia bagi dalam Kelvin pun korang akan dapat difference sama.
di bahagian degree Celsius pun korang akan dapat difference yang sama. So this does not make any difference sangat pun lah. Okay, so kat sini yang selalu korang akan tertipu. Okay, so korang selalu akan buat kesilapan di sini dalam calculation. Okay, sebab kat sini adalah perbezaan. Bukannya perbezaan tu, contoh kalau korang nak convert kepada Kelvin, korang mesti convert daripada asal. Maksudnya daripada T1 ni terus convert Kelvin, T2 ni convert Kelvin dan korang tolakkan dapat dia punya perbezaan. Bukannya korang dapat perbezaan lepas tu korang tambah Kelvin. Itu salah lah. Maksudnya tambah yang 273.15 tu kan. Yang tu dah salah lah dekat situ. Okay, yang dx ni adalah thickness of material. Alright. So since kita dah dapat unit untuk dq, kita dah ada unit untuk A dt per dx. Okay, so sekarang saya nak korang buatkan dimension analysis. Cuba korang carikan apakah unit untuk K. Okay, saya bagi masa dalam 5 minit. Okay, buat sekarang. Apakah unit untuk K? Okay, sekarang buat. Contohlah kat tepi nota kuliah korang ke kan. Okay, cuba susunkan dan cari cari unit untuk K. Okey, dah dapat? Joule per second. Joule adalah energi. Okey, cuba carikan apakah unit untuk thermal conductivity. Dia jadi J, S -1, M -1, K -1. Macam banyak lah kan macam tu kan. Itu saya salah. Okay, betul. So kalau kita tengok kalau kita nak cari K. Salah. Okay. Kalau contoh kita nak cari K. Okay, so kita kena susun dululah equation kita. Okay, so dq over dt kita akan dividekan dengan area darabkan dengan dt over dx. Okay, so kita tahu dq over dt unit dia adalah joule per second. Okay, area adalah m squared. dt per dx, let's say kita guna Kelvin per meter. So yang ni kita cancel, tinggal satu lah. So that's all, kita akan dapat per Kelvin per meter per second. So inilah unit untuk thermal conductivity. Okay, so unit thermal conductivity ni, okay, instead of per Kelvin, dia boleh juga jadi joule per degree Celsius per meter per second. So bergantung kepada suhu dia. So korang kena tengok betul lah berapa dia punya unit. Tapi sebenarnya kalau contoh korang tertukar, means korang punya perbezaan temperature tu korang ambil dalam dia bagi thermal conductivity per Kelvin, tapi korang punya different in temperature dan per degree Celsius, does it make any change? Yes. Soalan. Yes or no? Yes. 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 Kalau korang kata yes, maksudnya korang tak faham lagi konsep different in temperature. So dia tak akan ada apa-apa perubahan. So boleh je. Sebab dia mesti different in temperature tu maksudnya
Kalau korang kira dalam Kelvin pun dapat sama juga. Kalau korang kira dalam degree Celsius pun korang akan dapat sama juga. Tak apa, nanti bila korang dapat nanti baru korang akan nampak lah. Okay, tak apa, kita go through lagi. Okay, so dia kata when the rod are in steady state, okay, steady state tu maksudnya rate of heat flow tu dia dah sama along the body. Okay, kalau kita tengok dekat dalam gambar ni, kita akan ada dua different material. Kita ada body X dan kita ada body Y. So heat to transfer from TX to TY. Okay. So kalau kita tengok dekat sini, kita akan ada berapa temperature sebenarnya? Kita akan ada berapa temperature? Adakah kita akan ada dua temperature? Mungkin 3, mungkin 4. Okay, berapa temperature agak-agak? 2 kan? 2. Sure, confirm. Sebab ini dia different material tau. Maksudnya bila dia different material, kita punya thermal conductivity kita pun akan berbeza lah. So maksudnya Kx ni dia tak akan sama nilai dia dengan Ky sebab dia adalah dua body yang berbeza. Okay, so siapa kata ada 2 temperature? Cuba angkat tangan. Dua temperature. Okey, yang lain ni tak angkat tangan berapa? 1 ke 3? 3 temperature. Okey. Thank you. Izazi, kat mana lagi satu temperature tu? So kalau awak kata 3 kan? Okey, kat mana satu temperature? Dekat tengah. Dekat joint, betul. Okay, so kat sini kita akan ada temperature joint. So maksudnya rate of heat transfer dekat Q, dia akan flow from TX to T joint. Okay, so tu perbezaan dia. And then dekat Y, dia akan jadi from T joint to TY. So sebab tu kat sini ada 3. Okay, tapi rate of heat transfer dia sama. Maksudnya dQ over dt dia pada YX dan YY adalah sama bila rod tu in a steady state. Okay, so ni kita kata konsep lah. Ni ialah konsep yang korang perlu tahu. Okay, bila dua body tu join, okay, rate of heat flow dia akan sama. Alright. So kita tengok dekat sini, kita ada two different type of material. Kita ada insulated and non-insulated rod. Okay, bila insulated rod, okay, so kita tengok heat of heat flow ni dia ke kanan. Maksudnya, siapa temperature lagi tinggi? T yang kedua lah. Okay, so T2 is higher temperature than T1, so dia bergerak ke kanan. Alright, so bila insulated rod, kalau tengok dia akan straight je. Okay, maksudnya rod tu dia disaluti oleh penebat lah kita kata. So bila ada penebat, maksudnya dia punya perubahan temperature dia, heat conduction flow dia akan jadi straight line. Maksudnya apa? Maksudnya dia tak akan ada heat loss, right, along the surface. Okay, dan semua akan fully transfer from one point to the end point lah. So maksudnya dia decrease secara uniform. Okay, what happened to non-insulated rod? So non-insulated rod maksudnya dia tak ada penebat. Jadinya kalau kita tengok dekat sini dia punya graf dia akan jadi graf dia tak ada. Lukiskan dia akan jadi decrease secara inversely lah. Okay, so dia bukan secara uniform, dia tak decrease secara uniform sebab kalau tengok dekat sini along the journey, okay, kalau korang tengok dia punya direction of heat flow dia, so dia dah keluar, yang ni pun dia dah keluar, yang ni pun dia dah keluar. So lama-lama sampai dekat hujung dia makin pengurangan dia tidak secara uniform, tidak secara berkala. Okay, sebab dia adalah non-insulated rod. So kalau tengok dekat sini dia kata loss of heat dekat point A lebih banyak daripada loss of heat dekat point B. Okay, maksudnya from the beginning dia dah starting to lose so much of heat. Okay, so maksudnya dia tak obey conservation of energy lah sebab dah heat dah lost
to the surrounding. Okay, so yang obey heat yang kita kata obey conservation of energy ialah pada insulated road. Okay, alright, settle. So setelah untuk subtopik yang pertama tadi, heat conduction. So masih ingat heat must flow from higher temperature to lower temperature. So maksudnya bila dia kata heat transfer from higher temperature to lower temperature, so initial korang, okay, ni saya nak mention sikit lah, okay, kat sini kan. So dia kan adalah T final minus dengan T initial. So maksudnya final korang yang higher ke lower temperature? Lower, okay. So kalau tengok ini akan jadi initial, ini akan jadi final. So ini mesti yang T1 tolak dengan T2. Okay, so tak apa je, memang dia akan jadi negatif sebab kita tahu heat transfer daripada higher to lower. So perubahan temperature tu akan jadi negatif. That's why kat sini kita ada negatif. Okay, so jadinya korang punya rate of heat flow akan jadi positif lah. So perubahan temperature ni dia mesti jadi negatif. Kalau korang kira positif maksudnya korang tak faham ke mana arah heat transfer tu. Okay, so kita tengok thermal expansion pula. So kita dah tahu thermal expansion ni kita consider dimension dia berubah. Okay, dimension of the body change due to change in temperature. Okay, tapi dia berlaku dalam keadaan solid, liquid dan gas. Okay, kalau kita tengok dekat sini, okay, saya dah identifykan dah untuk korang. Sorry. Mana saya punya cursor tadi, okay. Tiba hilang, okay. So kat sini kita ada linear, area and volume. Alright, so apa yang berlaku pada solid, liquid dan gas? Okay, untuk solid dia akan berlaku pada semua keadaan. Means dia boleh jadi linear expansion, dia boleh jadi area expansion, dia boleh jadi volume expansion. Tapi for liquid and gas, dia hanyalah berlaku pada volume sahaja. Okay, so maksudnya waktu korang isi minyak tengah panas, apa yang akan berubah? Volume dia. Yes, volume of liquid. Okay, sebab cuaca panas, so volume korang akan berubah. So volume of the liquid akan expand. So that's why you are not advisable untuk isi minyak waktu panas. So sebab volume tu dia akan expand, so korang akan dapat minyak yang lagi banyak ke sikit sebenarnya? Lagi sikit. Sebab Sikit dia lah, sebab dia expand kan. Okay, tapi dia macam mana? Dia punya expansion tu tak adalah like too much. Okay, cumanya dia tak adalah menjejaskan sangat sebenarnya. Cumanya kita nak kita nak bagi tahu dekat situ bila ada perubahan temperature, so volume of liquid pun dia akan bertambah. Okay, kita tengok dulu yang linear expansion. So linear expansion ni hanya applicable untuk solid saja. Okay, so kita tahu pertama sekali dia mesti ada perubahan temperature. Okay, so dia mesti ada temperature awal dan dia mesti ada temperature akhir. Okay, so kita nak tengok perbezaan temperature ni, means temperature akhir tolak dengan temperature awal dapatlah perubahan temperature. Okay, same goes to length. Okay, kita tengok yang ni adalah length asal, yang ni adalah length after pemanjangan. So length after pemanjangan tolakkan dengan length asal, kita akan dapat dia punya perbezaan length tu lah. Okay, so this one is under linear. Jadinya kalau tengok dekat sini, bila mana perubahan temperature tu bertambah, so same goes to perubahan temperature. So kita boleh kata perubahan length ialah directly proportional to perubahan temperature darabkan dengan length asal. Okay, so kalau kita tengok dekat sini dia adalah directly proportional. So macam mana kita nak ubah dia menjadi satu equation? So kita kena tambah yang kita panggil dia sebagai constant value. Okay, so constant value ni yang kita panggil dia sebagai linear, sorry. Okay, so kat sini kita kata dia adalah linear conductivity. Okay, so korang tengok apa unit untuk linear conductivity ni? Apa unit dia?
Saya nak tahu apa unit dia, apa unit dia? Anyone can answer my question? Apakah unit untuk alpha, linear conductivity? Aiman Najmi, apa unit untuk alpha? Meter. Meter? Sure, meter. Okay, kita minta ni Anas. Siapa unit dia, Anas? Apa unit untuk alpha? Mana Anas ni? Volume. Darjah Volume. Celsius negatif 1, madam. Apa benda? Darjah Okay. Celsius negatif 1. Darjah Celsius negatif 1. Okey. Selain daripada tu? Kelvin negatif 1. Kelvin negatif 1. Okey. Alright. So kita tengok betul ke tak So kita susun daripada equation ni, kita akan ada delta L divided with L naught delta T. Okay. So perubahan length dengan L naught unit dia samalah, meter-meter. So kita ada perubahan temperature sahaja. So it can be either per degree Celsius or per Kelvin. So it can be either one lah. So ni unit untuk linear conductivity. Okay, so settle lah untuk linear. Alright, so kita tengok pula untuk area. Okay, area ni sebenarnya korang boleh cari daripada, kita boleh derive lah. Kita boleh derive daripada linear expansion. Sebab kita tahu area ni dia datang daripada L0 darab dengan L0, betul? Dan apa ni? So maksudnya kita boleh kata A0 adalah L0 squared. Okay, dan kita boleh kata area yang baru adalah bersamaan dengan L squared. So bila kita buat calculation, kita buat pengiraan, kita akan dapat equation yang ni lah. Okay, sebab kita nak buktikan berapa kita punya delta B. Okay, so let's say kalau contoh saya kata saya ada, okay, from here, apa tadi kita ada, okay, okay, kita kata delta E adalah sama dengan sorry. Okay, B A not delta T lah kan. Bukan. Okay, salah ni. Okay. Tolak dengan E not adalah sama dengan delta A lah. Betul tak? Okay. So A ni adalah sama dengan L squared tolak dengan L naught squared. Okay. Delta A equal to A tolak A squared. Okay, sekejap. Sekejap saya fikir. Tak apa, kejap lagi kita buat balik. Okay, tak apa, saya explain dulu. Okay, alright. So, bukan B. Beta ni ialah coefficient of area expansion. Okay, tapi kalau kita compare sebenarnya, nanti kita akan dapat, nanti kita boleh relate lah macam mana B dengan dapat 2 alpha. Okay, tapi nanti kita tengok. Okay, area maksudnya yang tadi linear lah. Yang tadi linear maksudnya secara length saja. So kalau area luas lah. Okay, and then kita ada volume juga. So sama juga perubahan volume. Okay, so delta V direct proportional to V naught times delta T. Okay, so from here kita dapat gamma. Okay, so gamma ni
alpha ni. Okey. Sekejap. Apa? Tadi medium cakap tak dengar. Tak dapat Ah, dengar. medium Dia senyap. Oh, ya ke? Medium terkeluar ke? Oh, Tak, dia ya tak Allah. terkeluar tapi dia jadi senyap gitu. Oh, okey. Sebab tiba-tiba saja lost connection rupanya. Sampai kat mana tadi? Medium baru nak try-kan gambar tu tiba-tiba senyap gitu. Volume. Oh, okey, tak apa. Okey, kita tengok window. Yang ni kita expand. Sekejap. Okey, alright. Okay, so nampak di sini. Wish, siapa berkaraoke tu? Okay, alright. So tadi kita ada linear expansion. Okay, linear coefficient. Dia adalah equal to alpha and then B sama dengan, beta sama dengan 2 alpha, gamma sama dengan 3 alpha. Okay, sekarang kita nak proof yang ni lah. So macam mana kita boleh dapat 2 alpha dengan 3 alpha. Okay, kalau kita tengok untuk kita ada 3 lah. Yang pertama linear. Okay, yang kedua adalah area. Okay, yang ketiga adalah volume. Okay, so kita tengok dulu. Okay, kalau untuk linear, kita ada L equal to L naught 1 plus alpha delta T kan. Okay, so maksudnya dekat sini, betul ke? Saya macam salah pula rasa. Okay, delta L betul lah. Okay, okay. So dia kata delta L equal to delta L equal to alpha L naught delta T. Okay, so maksudnya bila kita expand delta L, kita akan dapat L minus L naught lah sebenarnya. Okay, equal to alpha L naught delta T. Okay, untuk area, okay, kalau kita tengok untuk area lah kan. Okay, kita tahu area. Okay, area asal kita akan dapat L naught squared. Okay, area yang baru kita akan dapat L squared lah. Betul? So maksudnya perubahan area kita adalah L squared minus dengan L naught squared. Okay, so bila kita convertkan dia kepada delta A sama dengan alpha, beta. Okay, so delta A sama dengan beta A naught delta T lah kan. Okay, so kat sini kita boleh kata L squared minus L naught squared. So kat sini beta A naught akan dapat L naught squared darabkan dengan delta T. Kejap. Macam something wrong somewhere. Oh, okay. Salah. Salah. Saya buat. Okay. Kalau kita tengok area. Okay, ni area yang baru. Ni area yang lama. Okay, ini area yang barulah. Okay. So kalau contoh ini adalah L naught. Okay. So ini adalah L lah kan, betul tak? Betul. So jadinya delta L adalah L tolak dengan L naught. Betul? So bila dia delta A, so maksudnya dia akan jadi delta L darab dengan delta L lah, betul tak?
So ini akan jadi L tolak L0 kuasa 2. Ni maksud saya. So bila kita kembangkan secara matematik, korang akan dapat apa ni? Korang akan dapat apa? Delta L, sorry. Kejap. L kuasa 2 tolak 2 L0 Alpha L0 delta T. tambah Korang akan dapat alpha L0 delta T dekat sini, sorry. So, kalau delta alpha maksudnya korang akan dapat delta L squared. Okay, tak apa. Sekejap. Okay. So ni tadi dia adalah delta L kuasa 2. Tadi saya buat apa tadi? yang first tu saya rasa dah betul video yang L kuasa 2 tolak L0 kuasa 2. Okay, L tolak L0. L tolak L0 kuasa 2 macam ni kan. So korang akan dapat L squared. Lepas tu korang dapat apa ni? Dapat tolak 2 macam mana? Betul? Aduh. Okay, and then plus L0 Tambah squared lah. L squared. Sekejap. Salah satu lagi. Dia masih tambah. Saya rasa tak ada ni kot. Sebab dia satu negatif, satu positif kan. So dia akan jadi L0 tambah dengan L0 and then plus dengan L0 squared. So kat sini akan dapat delta E. Okay. So ini akan jadi A squared. And then kat sini akan jadi bukanlah. Bukan 2 kan madam? Yang Kejap. Bagi saya masa untuk berfikir sekejap. Okay, korang pun boleh figure out juga. Okay, sekarang ni kita nak pening. Pening kan? Okay. Korang fikir sekejap. Korang fikir juga macam mana nak dapat. Saya pun saya figure out sekejap. Saya rasa yang median dah bulatkan ni dah betul lah. Yang first tadi tu. Yang macam mana tu. Bukan. Okay, yang ni. Saya dah start kat sini. Okay, saya rasa betul. Okay, ni delta A sama dengan L squared tolak L0 squared. Betul tak? So from here, L kita adalah ini lah. Betul. Okay, so bila L squared maksudnya dia akan jadi L0. Okay, 1 tambah alpha delta T kuasa 2. Tolak dengan L0 squared. Okay, ni betul. So bila kita kuasakan 2, delta T, sorry tertinggal kat sini delta T. Okay. So bila kita expand dia ni, kita akan dapat L0 tambah alpha L0 delta T. And then kat sini kuasa 2 lah, betul tak? Tolak dengan L0 squared. Betul tak? Okay. So jadinya bila kita expand kan, kita akan dapat L0 squared pluskan dengan alpha L0 squared delta T plus alpha L0 squared delta T and then plus alpha squared L0 squared delta T squared tolak dengan L0 squared. Betul? Ini saya dah kembangkan. Betul. Okay. So jadi from here, yang ini kita boleh cancel out. Okay. So kalau tengok dekat sini, okay, sekarang ni dia adalah delta T squared, betul tak? Okay. Perubahan temperature tu dia sangat sikit. Jadinya bila kita kuasa 2, dia akan jadi lagi apa? Lagi kecil value dia. So bila mana kita nampak dia adalah delta T squared, so kat sini dia akan approximately jadi kosong lah. So from here kita dapat delta A adalah sama dengan 2 alpha L0 squared delta T. So kita tahu L0 squared ni adalah A0. So dia akan jadi 2 alpha A0 delta T equal to delta A. So from here kita dapat tahu
ni adalah sama dengan beta. So kat sini kita boleh prove bahawa beta kita adalah sama dengan 2 alpha. Boleh? Boleh. Okay, saya bagi masa korang 5 minit untuk korang nak proof macam mana gamma dapat 3 alpha. Okay, cuba korang buat. Tadi kita buat area kan. Okay, gamma ni untuk volume lah. So macam mana kalau volume boleh dapat 3 kali alpha. Okay, cuba korang try pula. Okay, cepat korang try. Dah nak pukul 3 dah rupanya. Okay, ni saya bagi homework lah. Untuk korang proof. Okay, macam mana boleh dapat gamma sama dengan 3 alpha. Tapi dia masih lagi menggunakan konsep yang sama lah macam yang saya buat ni. Tapi yang ini kita guna volume pula. Okay, alright. So ada soalan tak? Tak ada. Okay, so far So far clear Okay, so simple je sebenarnya untuk heat conduction and thermal expansion. Cumanya yang antara benda yang korang kena take note adalah perubahan temperature, perubahan heat transfer higher to lower. So lower akan jadi final, yang higher tu akan jadi initial. And then bila perubahan temperature tu dia can be used either degree Celsius ataupun Kelvin. Tapi bila korang nak guna Kelvin, maksudnya sebelum korang tolak tu, dua-dua temperature tu korang kena convert dulu kepada Kelvin, baru korang boleh tolakkan. So dapatlah perubahan temperature dia. Okay. Yang lain tu just beta 2 kali alpha, gamma 3 kali alpha. So homework korang adalah korang proof macam mana gamma boleh dapat 3 alpha. Okay, so siapa yang dapat, so nanti boleh share dalam grup WhatsApp kuliah lah. So kalau bertuah mungkin bolehlah belanja makan. Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah. So first come first serve Siapa cepat dia dapat. Alright. So tu je untuk kuliah petang ni. Ada apa-apa nak tambah? Cik Kokok lah, korang nak tambah apa? Tak ada madam. Tak ada So kalau tak ada, korang ada kuliah ke pukul 3? Ada. Mekanik.